السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نور عينذاسة بنت محمد الدين. رقم طلبة 0488 086. في هذا اليوم سأقدم لكم بتحت الموضوع الإمام السيوطي الحيوية ومنهجه. الحيوية. المؤلف لهذا التفسير هو الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي أبو الفتح عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي، وهذا الاسم نسبة إلى المدينة في صعيد مصر السيوط. ولد في القاهرة في مطلع شهر رجب سنة 849 Hijrah بالملايوية. Penulis untuk tafsiran ini ialah Imam Hafiz Jalaluddin As-Suyuti Abu Al-Fat Abdul Rahman bin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Hudairi As-Suyuti, dan nama ini dia merujuk kepada satu bandar di Mesir, itu Asyut. Imam As-Suyuti dilahirkan di Kahirah pada awal Rajab pada tahun 849 Hijrah. Okay, baiklah. Kemudian yang kedua, وكان والده كمال الدين أبو بكر عالما من العلماء المعدودين وله مكتبة كبيرة. حكى العيدروسي أن والد جلال الدين أمر زوجته الحامل أن تأتيه بكتاب من المكتبة، فذهبت لتأتي بالكتاب من بين الكتب، فجاءها المخاض هناك ووضعت جلال الدين بين الكتب، ولذلك كان السيوطي يلقب ابن الكتب، وهذا ما كان منه في حياته، حيث عاش عمره بين الكتب إلى أن لقي وجه ربه. Ayahnya itu Kamaluddin Abu Bakr adalah seorang alim daripada sekumpulan ulama dan mempunyai sebuah perpustakaan yang besar. Al-Idrusi ada menyebut bahawa ayah Jalaluddin As-Suyuti iaitu Kamaluddin pernah menyuruh isterinya yang hamil untuk bawa buku daripada perpustakaan. Maka pergilah dia ke sana untuk ambil buku antara buku-buku. Lepas tu diletakkan Jalaluddin kat antara buku-buku tu lah. Jadi disebabkan itu Jalaluddin As-Suyuti dipanggil Ibnul Kutub. Dan inilah apa yang ada dalam hidupnya ketika dia menjalani hidupnya antara buku sehinggalah dia bertemu dengan Tuhannya. Maksudnya kehidupan Jalaluddin As-Suyuti itu sendiri memang berkisahkan dalam buku sahaja. نشأ السيوطي نشأة علمية رغم أن والده توفي وهو في السادسة من عمره، فتلقى الله العلم على كبار العلماء عصره، وبقى يترقى في العلم إلى أن أصبح من كبار العلماء. يقول عن العلوم التي تبحر فيها: قد رزقت الله في التبحر في 7 علوم: التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع على طريق العرب البلاغة، لا على طريق المتأخرين من العجم وأهل الفلسفة. ودون هذه ال7 في المعرفة: أصول الفقه والجدل والتصريف، ودونها الفرائض والإنشاء والترسل. As-Suyuti ni dia dibesarkan dengan ilmu-ilmu sains, walaupun ayahnya sendiri meninggal ketika beliau berumur 6 tahun. Jadi Allah terima pengetahuan tentang diri dia tu daripada para ulama yang terkenal pada waktu itulah, pada zaman dia. Dan dia tetap dinaikkan pangkat ilmu sampailah dia As-Suyuti menjadi salah seorang ulama terkemuka. Dia berkata tentang ilmu yang diterokai, iaitu saya telah direzekikan oleh Allah, saya telah direzekikan oleh Allah untuk menerokai dalam 7 ilmu, iaitu tafsir, hadis, fiqh, nahu, ma'ani dan bayan, mengikut cara orang Arab, retorik, dan bukannya cara ulama dan juga ahli falsafah. Dan tanpa 7 ilmu ini, usul fiqh, jadal, tasrif, dan tanpa faraid, isya' dan juga tarasul. اسمي نور الرفيقة نجوى بنت محمد راشد. رقم الطلبة 048 1 2 2. Okay, طبعا بعد ذلك عن الإمام السيوطي. وكان الإمام السيوطي رجلا أبيا لا يخضع لأحد ولا تذله الأطماع، قنوعا يقول الحق ولو جلب إليه العداوة، زاهدا في مناسب الدنيا ومراكزها. Maknahu, Imam As-Suyuti adalah seorang lelaki yang tidak tunduk kepada sesiapa sahaja
dan tidak tamak. Dia berpuas hati dan bersabar yang mengatakan kebenaran, walaupun dia membawa permusuhan padanya, dan beliau merupakan seorang yang zuhud pada nasab dunia dan kedudukannya. عند بلوغه سن الأربعين اعتزل الحياة العامة وتفرغ للكتابة والتأليف وتحرير الرسائل والمؤلفات والانقطاع لعبادة الله وأقام في منزله في جزيرة يعني الروضة في النيل وكتب فيها مئات الرسائل والكتب. Setelah Imam Suyuti mencapai umur 40 tahun, dia bersara dari kehidupan biasa dan mengabdikan diri untuk menulis, menyunting dan mengarang surat serta kesusasteraan. Dan Imam Suyuti berhenti daripada semuanya untuk menyembah Tuhan, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan Imam Suyuti tinggal di rumahnya iaitu di Pulau Raudah di Sungai Nil, di mana dia menulis beratus-ratus surat dan buku-buku. Wafil akhir ayyamuhu marat buram syadid fi dhira'a al-yusra wa makatha ala hadha usbu'an thumma tuwaffi lailatul jum'ah في 17 من جماد الأولى سنة 911 وقد قارب الثانية والستين من عمره. Pada hari-hari terakhir beliau, satu benjolan yang teruk di lengan kirinya muncul sehingga Imam Suyuti jatuh sakit, dan Imam Suyuti bertahan selama seminggu, yakni 7 hari sahaja. Kemudian Imam Suyuti meninggal pada malam Jumaat, iaitu pada 17 Jamadil Awal tahun 911 ketika beliau berusia 62 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Syifa binti Hafizun. Raqmu talabah 048080. في هذا اليوم سأقدم لكم بتحت الموضوع كتاب الإمام السيوطي يعني تفسير الدر منصور في التفسير بالمأثور. أولاً تكملة تفسير جلال الدين المحلي، حيث بدأ المحلي التفسير من سورة الكهف إلى آخر القرآن، ولكنه توفي قبل أن يفسر نصف الأول من القرآن، فأكمل جلال الدين السيوطي التفسير وفسروا القرآن من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الإسراء، وسمي تفسير الجلالين نسبة إلى جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، وهو منتشر بين أيدي الناس وعليه حواشي عديدة من أشهرها حاشية الجمل. Yang pertama, Jalaluddin Al-Mahalli telah melengkapkan tafsiran sebagaimana yang diterjemahkan oleh Mahalli daripada surah Al-Kahfi hingga akhir Al-Quran. Tetapi beliau wafat sebelum beliau mentafsir separuh pertama daripada Al-Quran. Jalaluddin As-Suyuti melengkapkan tafsir dan dia menafsirkan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sehingga ke akhir surah Al-Isra. Telah dinamakan tafsir Jalalain yang dinisbahkan kepada Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Thaniyan, Hasyiatun ala tafsir Al-Baydawi asmaha Nawahidul Abkar wa Syawaridul Afkar wa huwa ghairul matbu'. Yang kedua, hasyiah ini tafsir Al-Baydawi dinamakan Nawahid Al-Abkar wa Syawaridul Afkar. Ianya tidak dicetak. Thalithan, Al-Mantiqi min tafsir Ibnu Abi Hatim wa huwa ghairu matbu'. Al-Mantiqi daripada tafsir Ibnu Abi Hatim juga tidak dicetak. Rabi'an, Al-Mantiqi min tafsir Abdul Razak As-Sana'i ghairu matbu'.
mantiki daripada tafsir Abdul Razak As-Sana'i ia tidak dicetak. Khamisan, al-mantiki min tafsir Al-Farayabi wa huwa ghairu matbu'. Yang kelima, al-mantiki Al-Farayabi tidak dicetak. Ia tidak dicetak. Kitab As-Suyuti Salasah tafsir bermaksur. Kitab Suyuti ada 3 tafsir bermaksur. Al-awwal asmahu Majma'ul Bahrain wa Matla'ul Badrain wa huwa tafsir Dagham. Ja'alu kitabuhu al-itqan fi ulumul Quran muqaddimat lahu. Fa idza kana al-itqan muqaddimah litafsir wa huwa kabir hujam jami'un shamilun li anwa' ulumul Quran, fa kaifa sayakunu hujam tafsir? Pertama, dinamakan Majma' al-Bahrain wa Matla' al-Badrain. Ini merupakan satu kitab tafsir yang besar kerana beliau menjadikan kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran sebagai mukadimah kepadanya. Jika Al-Itqan mukadimah kepada tafsir-tafsir, yakni kitab tafsir yang besar yang mengumpul keseluruhan jenis ulum Al-Quran, bagaimana tafsiran yang sebenar? Qala anhu fi khatimatu kitabuhu Al-Itqan wa qad syara'tu fi tafsir jami' li jami' ma yuhtaju ilaihi min at-tafasir al-manqulah wal aqwal maqula wal istinbatat wal isyarat wal a'arib wal lugat wa nakatil balaghah wa muhasin al-bada'i wa ghairu dhalik bihaitsu la yahtaju ma'ahu ila ghairuhu aslan. Berkata As-Suyuti dalam kesimpulan kitabnya Al-Itqan, dan saya telah mula mentafsir semua tafsiran yang sangat yang perlu kepadanya daripada tafsiran Al-Manqulah, Al-Aqwal Ma'qulah dan Istibat Isyarat dan A'rab dan Lughah-lughah, Nakat al-Balaghah dan Muhassin al-Bada' dan lain-lain. Jadi dia tidak memerlukan yang lain bersamanya. Wa sumaituhu Majmu' al-Bahrain wa Matla' al-Badrain wa huwa allazi ja'altu hadzal kitab muqaddimah lahu. Dan As-Suyuti menamakan Majmu' Bahrain wa Matla' al-Badrain dan dia yang membuat buku ini muqaddimah kepadanya. هذا تفسير يقترب في طبيعته وعلومه من تفسير الإمام ابن جرير الطبري الذي هو تفسير بالأثر واللغة والنظر. Tafsiran ini adalah dekat dengan tabiatnya dan ulumnya kepada tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari yang merupakan tafsir dengan kesan, bahasa dan perhatian. Wala na'rifu hal atamma As-Suyuti hadha tafsir al-kabir syamil am la wa yabdu annahu fuqad lam ya'du lahu athar falam yuraddu anhu kalam fi maktabat al-makhtutat. Kita tidak tahu jika As-Suyuti telah melakukan tafsiran besar secara komprehensif atau tidak. Ini kitab ini tidak sampai kepada kita dan kita tidak pasti adakah As-Suyuti menghabiskannya atau tidak. Ia seolah-olah telah hilang dan tidak lagi mempunyai kesan untuk dijejaki dan tidak ada perkataan di dalam perpustakaan khazanah umat Islam. الثاني اسمه ترجمان القرآن وخصص هذا التفسير لأقوال المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. Kedua dinamakan Terjemahan Al-Quran yang dikhususkan tafsir ini kepada ucapan yang disandarkan ke atas Rasulullah SAW dan sahabat dan para tabi'in.
قال عنه في كتاب الإتقان أثناء حديثه عن أهمية نقل الأقوال المأثورة في التفسير. وقد جمعت كتابا مسندا فيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف وقد تم والله الحمد في 4 مجلدات وسميته ترجمان القرآن. Berkata daripadanya dalam kitab Al-Itqan, berhubung metodologi penulisan kitab ini, As-Suyuti menyebutkan pada mukadimah tafsirnya, saya telah menghimpun satu kitab tafsir bersanad kepada Nabi SAW dan sahabat. Dimuatkan di dalamnya lebih 10,000 hadis, di antara marfu' dan mauquf, dan telah sempurna dengan izin Allah telah sempurna dalam 4 jilid. Lalu saya namakan Terjemahanul Quran. Waqad akmalu Suyuti hadha tafsir al-musnad ala hisbu ta'biruhu wa huwa khas bil ma'sur faqat wa la ya'tamadu ila al-ma'thur al-musnad faqat. As-Suyuti menyelesaikan tafsiran musnad ini kerana meletakkannya ia khas untuk bil maksur sahaja dan ia tidak bergantung kecuali musnad yang maksur sahaja. Wa yabdu an hadha tafsir al-musnad mafqud falam yuraddu anhu kalam fi tafasir al-makhtutat fi maktabat al-makhtutat. Dan ia kelihatan seperti musnad tafsir ini penjelasannya telah hilang. Tiada perkataan dalam tafsir juga hilang dari khazanah perpustakaan umat Islam. Sekian itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Putri Amir binti Haris, raqam talabah 044855. بهذا اليوم سأقدم لكم بتحت الموضوع منهج السيوطي في تأليفه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. Manhaj ataupun metod Suyuti dalam penulisannya Ad-Durr Mansur secara tafsir bil ma'thur. هذا اختصار لتفسير ترجمان القرآن السابق فلما أكملوا ذلك التفسير بأسانيد الرواية المأثورة بدله أن يختصروا ذلك التفسير بحذف الأسانيد والاكتفاء بمتن الأحاديث المرفوعة والموقوفة فاختصاره في الدر المنثور. Maknanya di sini adalah kitab ini merupakan ringkasan kepada kitab Turjumanul Quran yang terdahulu. Setelah selesai menamatkan penulisan tafsir dengan riwayat yang maksurah, beliau melihat keperluan untuk meringkaskan tafsirnya dengan menggugurkan rangkaian perawi dan hanya memadai menyebut matan hadis yang marfu' dan mauquf di dalam tafsirnya Ad-Durr al-Mansur. Hadis marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW sama ada daripada sudut perkataan, perbuatan, ikrar dan juga sifat Nabi SAW. Manakala hadis mauquf pula adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi SAW sama ada daripada perkataan dan perbuatan serta sanadnya tidak sampai ataupun tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, qala fi muqaddimati ad-Durr al-Mansur lamma allaftu kitab Turjumanul Quran wa huwa at-tafsir al-musannad an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum wa tamma bihamdillahi fi majladat فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتاب المخرج منها وردت رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورقبتهم في الاقتصار على متن الأحاديث دون الإسناد وتطويله. As-Suyuti ada menyebutkan di dalam muqaddimah tafsirnya Ad-Durr al-Mansur, saya telah menulis kitab Turjumanul Quran, iaitu satu kitab tafsir yang bersanadkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, dan telah selesai jilid-jilid itu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah.
maka ada yang saya sampaikan di dalamnya dari athar yang dijejak dengan sanad-sanad kitab yang ditakhrij darinya. Saya berpendapat bahawa keterbatasan kebanyakan hasrat dari mencapainya dan kegemaran mereka dengan meringkaskan matan hadis tanpa sanad dan tidak panjang lebar. فلخصت منه هذا المختصر مقتصر فيه على متن الأثر مصدرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر وسميته الدر المنثور في التفسير بالمأثور والله أسأل أن يضاعف لمؤلفه الأجور. Maka diringkaskan daripadanya ringkasan ini. Ad-Dur al-Manthur merupakan ringkasan yang mana Suyuti menghilangkan sanad-sanad yang panjang di dalamnya untuk menghindari kepayahan ataupun kejenuhan dalam membaca tafsir. Seterusnya, wa kullu ma fi tafsir ad-Dur al-Manthur riwayatun ma'thurah fi tafsir bil ma'thur أخذها الإمام الحافظ السيوطي من مختلف كتاب الحديث من صحاح وسنن ومسانيد ومن المصنفات التي جمعت أقوال الصحابة والتابعين كمصنفات عبد الرزاق وابن أبي شيبة وكتاب التفسير بالمأثور مسندة كتفاسير الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه وعبد bin Hamid wa ghairihi. Dan metodologinya adalah setiap tafsir daripada kitab ini merupakan riwayat ma'thurah dalam tafsir bil ma'thur diambil oleh Imam Hafiz Suyuti dan daripada pelbagai buku dan kitab hadis yang sahih, sunan-sunan dan musnad-musnad dan karya yang menghimpunkan kata-kata sahabat dan tabi'in seperti Musnad Abdul Razak dan Ibni Abi Shaybah dan kitab-kitab tafsir yang ma'thur yang bersanad seperti kitab Tabari, Ibni Abi Hatim, Ibni Munzir, Ibni Mardawih, Abdul bin Hamid dan lain-lain. Wa kana Suyuti fi tafsirihi mujarradun naqal jami' wa lam yuwarridu riwayatil ma'thuratus sahihah faqat wa innama awradus sahih wal dha'if wal mawdu' wal batil. Di dalam tafsirnya, As-Suyuti hanyalah mengumpul dan menyebut riwayat-riwayat dalam tafsir tanpa mengira status riwayat tersebut sama ada sahih, dha'if, mawdu' dan ada juga riwayat yang palsu. Dapat kita ketahui di sini, Dr. Az-Zahabi ada menyebutkan As-Suyuti adalah seorang tokoh, seorang lelaki yang tersohor dalam membawa riwayat yang banyak. Walaupun dia seorang yang menguasai ilmu hadis dan alahnya yakni kecacatan hadis, tetapi dia tidak memilih riwayat yang sahih sahaja dalam tafsirannya. Karyanya itu perlu kepada penilaian yang teliti sehingga dapat diambil isi-isinya. وتفسير يحتاج إلى تحزئ واختيار ما صح من روايته المأثورة. Tafsir perlu ditapis dan memilih apa yang benar daripada riwayat secara ma'thurah. Maka dapat diringkaskan di sini adalah As-Suyuti memberikan penekanan dan penjelasan ayat berdasarkan riwayat yang berasal daripada hadis Nabi, pendapat para sahabat, tabi'in dan juga pandangan ilmu qiraat. Hal ini adalah untuk menjelaskan ayat yang berkaitan asbabun nuzul, munasabah ayat dan aspek lain yang terkandung di dalam ayat yang ditafsirkan tanpa mengikut sertakan pendapatnya sahaja. Maka di sini apa yang dapat kita ketahui, Imam As-Suyuti menggunakan metod tahlili, iaitu metod yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek dalam Al-Quran dan menerangkan maknanya dari pelbagai segi. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.